Alhamdulillah kita mulakan sembang-sembang santai kita pada malam ni dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat bersiaran secara rasminya dalam bilik gerakan pemuda. Bilik gerakan Dewan Pemuda PAS Kuala Satu Intan yang letaknya di bangunan Kompasti. InsyaAllah pada malam ni kita akan bersembang satu tajuk yang saya kira hangatlah sekarang ni, iaitu tajuk bajet 2021. Dan insyaAllah pada malam ni kita membawakan seorang yang bagi saya tidak asing dalam kawasan Teluk Intan ni, bagi PAS kawasan Teluk Intan terutamanya, iaitu Tuan Haji Azhar bin Rafi'i selaku Naib yang di-Ketua PAS kawasan Teluk Intan, yang saya kira bidang perbankan. InsyaAllah nanti boleh cerita sikit lah secara ringkas tentang pengalaman dalam bidang perbankan. Cuma yang boleh saya ceritakan secara ringkas, Haji ada pengalaman yang luas dalam di bank Islam, Haji. Banyak bank lah, banyak tempat, banyak cawangan telah Haji berkhidmat. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan berbicara tentang bajet 2021. Jadi sebelum kita mulakan, Haji cerita sikit lah pengalaman Haji dalam institusi kewangan ni, insyaAllah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih pada Ustaz Aiman laku moderator pada malam ini. Alhamdulillah, pertamanya ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala panjatkan kerana pada malam yang penuh bahagia ini dapat bersama-sama berada di Kompleks PAS Teluk Intan Kompasti untuk satu program sembang-sembang santai berhubung dengan khususnya belanjawan yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan Malaysia di Parlimen pada 6 November yang lalu lah. Bagaimana yang dinyatakan oleh Ustaz Aiman tadi, sikit pengalaman saya, pengalaman bersama dengan institusi kewangan ni lebih kurang 30 tahun berkhidmat dengan Bank Islam di beberapa jabatan, khususnya bahagian pemasaran dan juga accounting sebagainya. Itulah sedikit pengalaman, maknanya bersama dengan Bank Islam ni sekitar 30 tahun 30 tahun lah. Dan pada tahun 2016 saya orang kata apa, menamatkan itu sedikit. Okey, baik. Alhamdulillah, jadi rasa-rasanya kita punya panel yang kita pilih untuk sembang santai ni adalah panel yang tepat lah, adalah yang tepat dalam kondisi yang kita ada dalam keadaan PKPB ini. Kita nak panggil orang lain, orang luar pun susah juga kan. Jadi insyaAllah kita cuba untuk membincangkan satu tajuk yang mungkin bagi saya agak berat, tapi bagi Haji Azhar mungkin tak berat ke Haji? Boleh. Boleh juga kan? Okey, baik, insyaAllah. Jadi soalan yang pertama, setelah Haji mendengar pembentangan bajet baru-baru ni, secara kasarnya Haji rasa bajet ni untuk siapa?
Secara kasarnya untuk siapa? Okay, terima kasih Ustaz Iman. Alhamdulillah, bagaimana yang dinyatakan oleh Ustaz Iman tadi, bajet kali ini dia berbeza, agak berbeza dengan bajet-bajet yang sebelum daripada ini, khususnya dalam situasi. Situasi, ada dua situasi, iaitu dalam keadaan ekonomi yang agak kurang cantik di seluruh dunia, dan dalam waktu yang sama juga kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Pastinya Malaysia tidak terkecuali dengan apa yang berlaku ini. Sebab itu kita melihat bahawa fokus yang saya lihat, fokus kepada belanjawan 2021 yang bertemakan teguh kita menang bersama. Maknanya di sana dia memfokuskan kepada perpaduan keteguhan kita untuk menangani dan berhadapan dengan apa yang situasi yang kita sedang hadapi ini, dan akhirnya menatijahkan kemenangan, dan kemenangan dalam bentuk bersama, bukan pada satu pihak tetapi pada bersama. Maksudnya ialah di pihak kerajaan dan juga di pihak rakyat itu sendiri. Jadi sebab itulah menyatakan bahawa memang terdapat perbezaan daripada sudut belanjawan kali ini, dan sebab itu mungkin saya akan kupas nanti dalam tantangan yang dan soalan seterusnya lah. Tapi kemanapun saya melihat bahawa ini memang cukup berbeza daripada belanjawan-belanjawan yang sebelum daripada ini. Okey, baik, terima kasih Haji. So Haji berpandangan bahawa bajet kali ini adalah satu bajet yang berbeza, yang mungkin boleh kita katakan sebagai istimewa mungkin, ya. Satu bajet yang agak besar yang telah istilahnya dicadangkan, ya. Dibentangkan, dicadangkan kepada ahli parlimen untuk diterima di peringkat Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, ya. Satu jumlah yang agak besar lah, ya. Baik, kemudian sebelum ini kita tak masuk lagi tentang bajet, ya. Ada suara-suara yang kata ini bajet pilihan raya, ya. Sebab katanya mungkin bulan 11, bulan 12 tahun depan, awal tahun pilihan raya, ya. Ada yang kata ini bajet COVID dan sebagainya. Jadi pandangan Haji macam mana? Lebih kurang lah, Okey, pandangan saya, bajet kali ini nak dikatakan sama ada bajet pilihan raya ataupun bajet COVID, saya merasakan bahawa ia banyak kepada, kalau kita tengoklah nanti perincian kepada pembentangan bajet nanti, kita boleh melihat ke arah mana bajet ini dicadangkan, ke arah mana, sama ada ke arah pilihan raya ataupun tidak. Walaupun di sana suara-suara mengatakan bahawa pilihan raya akan diadakan sebaik saja apabila pandemik COVID-19 ini dapat diselesaikan ataupun dikawal dan sebagainya, baru terpaksa diadakan pilihan raya, melihatkan bahawa kedudukan jumlah ahli parlimen di pihak kerajaan dan pembangkang agak orang kata di pihak kerajaannya agak tipis, ya, dan memerlukan kepada mungkin parlimen akan dibubarkan, diadakan pilihan raya umum untuk mendapat mandat baru dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok nanti kepada perincian bajet kali ini, belanjawan kali ini, saya merasakan bahawa ia ada spesialnya nanti. Apa spesialnya, insya-Allah saya akan kupas selepas daripada ini. Baik, kita masih lagi belum masuk bajet ni je, ya. Baik, kalau kita tengok balik, kita reverse ke belakang, kerajaan ada mengumumkan plan pemulihan ekonomi,
ya, melalui pendekatan 6R, secara berfasa, iaitu pendekatan 6R, resolve ketegasan, resilience ketahanan, restart memulakan semula bila lebih kurang bulan Mei, bila sektor-sektor ekonomi sudah mula dibenarkan beroperasi semula. Kemudian kita dalam proses pemulihan, ya. Kemudian bajet 21 ni dikatakan sebagai bajet revitalize ataupun memperkasa, dan sebelum kita sampai kepada peringkat reform, ya. Jadi secara keseluruhannya kita tengok kerajaan dalam 5 fasa yang telah diumumkan daripada 6R tadi, kerajaan telah mengeluarkan lebih kurang 305 bilion dalam keadaan orang kata Malaysia tak ada duit, kan, hutang macam-macam banyak dan sebagainya, kan. Tapi mana datang duit tu jadi? Macam mana dengan Malaysia telah mengumumkan 305 bilion, kemudian tambah lagi 300 bilion lebih dalam bajet 2021 ni, ada ke duitnya? Boleh jawab je. Okey, terima kasih Aiman. Belanjawan ini, yang pertamanya saya nak fokus, yang nak masukkan sini ialah belanjawan negara, pengarah belanjawan ini adalah pengarah yang sama dia dalam rangka belanjawan 2020 tahun lepas, dan juga pengarah yang sama juga adalah orang yang sama dalam rangka dua kerajaan, special. Jadi makna di sana belanjawan ini dirangka oleh mereka yang pakar, dan bukan sekadar orang kata, kalau diistilahkan bahawa kerajaan tak ada duit dan sebagainya. Itu sesuatu yang agak janggal lah, agak janggal, kerana kita mempunyai reserve, reserve kita sekitar 300 bilion USD, tapi kita ada reserve, reserve. Kemudian kita juga menggunakan belanjawan kali ini dalam keadaan kita dalam hutang negara yang tinggi dan sebagainya, dengan kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Tapi kita mengambil pendekatan untuk tidak meminjam daripada IMF dan sebagainya. Kita menggunakan sources, sumber yang ada di dalam negara kita sendiri, membuktikan bahawa keuangan negara masih berada di tahap yang terkawal. Jadi untuk mengatakan bahawa kita berada dalam keadaan teruk dan sebagainya adalah tidak benar. Dan kita lihat bagaimana kalau kita tengok pakej-pakej rangsangan sebelum dibentangkan belanjawan 2021 ini, kita melihat bahawa di sana pihak kerajaan telah mengeluarkan ataupun mengemukakan dan orang kata apa, memberi bantuan-bantuan dalam bentuk kalau kita tengok penjana dan sebelum daripada ini sekitar berapa ratus bilion untuk menangani suasana khususnya suasana pandemik COVID-19 ini. Maka apabila dirangka belanjawan 2021 ini, maka sumbernya ada. Saya nak masuk kepada belanjawan itu sendiri, sedikit anggaran pada dasarnya, bahawa kali ini belanjawan dirangka berlandaskan kepada strategi mengembang, expansionary budget. Maksudnya bahawa bajet ini dia ada sumber-sumbernya, dan dengan dibentang bajet kemudiannya dapat dilaksanakan pada 2021, ada strategi yang akan menyebabkan ekonomi akan berkembang. Sebab itu dia menggunakan strategi mengembang expansionary budget, yang mana kali ini bajet yang diperuntukkan, belanjawan yang diperuntukkan berjumlah 322.5 bilion. 322.5
bilion, iaitu sekitar 20% daripada keluaran negara kasar, pendapatan keluaran dalam negara kasar kita, KDNK. Dan untuk saya membuat perbandingan, pada belanjawan 2019 yang diperuntukkan ialah berjumlah 314.5 bilion. Itu belanjawan 2019 314.5 bilion. Kemudian belanjawan 2020 berjumlah 297 bilion. Yang mana daripada 297 bilion belanjawan 2020 tempoh hari, 241 bilion adalah untuk belanja mengurus dan 56 bilion adalah belanja pembangunan. Saya tengok kita lihat pula tahun ini pada pembentangan belanjawan 2021, daripada 322.5 bilion ini, 73%-nya bersamaan dengan 236.5 adalah belanja mengurus, dan 69 bilion belanja pembangunan. Dan ada special untuk kali ini, sebanyak 17 bilion diperuntukkan kumpulan wang COVID-19. Ini yang saya nyatakan tadi, bahawa specialnya, berbezanya belanjawan kali ini apabila ada peruntukan sekitar 17 bilion untuk kumpulan wang COVID-19. Dan di sana ada diperuntukkan simpanan luar jangka berjumlah 2 bilion, yang mana tahun lepas belanjawan 2020 juga memperuntukkan simpanan luar jangka sekitar 2 bilion. Jadi itu jumlah yang kita lihat untuk belanjawan kali ini, yang mana jumlahnya begitu besar, besar. Tetapi nanti kita akan lihat bagaimana perincian daripada 322.5 bilion ini, belanja mengurusnya, pembangunannya, ke mana diagihkan belanjawan yang besar ini. Itu sahaja. Okay, Alhamdulillah, satu penjelasan yang cukup mantap lah daripada Tuan Haji Azhar kita. Jadi kita ulang kaji baliklah, sebab bab belanjawan ni kita dengar secara terpilih. Kita nak dengar pengumuman-pengumuman penting untuk kita je, Haji. Berapa bonus kita dapat contohnya. Kemudian macam tahun ni antara perkara yang ditunggu-tunggu ialah soal moratorium, kan? Soal KWSP, soal bantuan itu dan bantuan ini, package itu, package ini, tak semua kita dengar. Jadi untuk yang kita ulang kaji, belanjawan kita ada 3 matlamat induk, menetapkan 3 matlamat induk, iaitu yang pertama kesejahteraan rakyat, kemudian yang kedua kelangsungan perniagaan, dan yang ketiga adalah soal ketahanan ekonomi. Jadi kalau kita tengok ketiga-tiga ni perkara yang cukup penting. Kesejahteraan rakyat, bila mana rakyat berhadapan dengan isu COVID dan sebagainya, maka sangat-sangat penting untuk kerajaan menjaga soal kesejahteraan dan soal kebajikan rakyat. Yang kedua adalah soal kelangsungan perniagaan, jadi, dan yang ketiga adalah soal ketahanan ekonomi. Sebab apa kita tengok yang kedua ni, ada syarikat-syarikat ataupun peniaga-peniaga kecil yang dah mula kerugian, gulung tikar dan sebagainya. Jadi ada package ataupun ada bantuan, ada perkara yang diumumkan dalam bajet 2021 ini adalah untuk kelangsungan perniagaan, untuk membantu para peniaga untuk meneruskan perniagaan. Dan yang ketiga adalah daripada aspek ketahanan ekonomi, daripada aspek ketahanan ekonomi. Ini satu perkara yang cukup besar lah, yang telah dibentangkan dalam bajet kita. Baik. So untuk yang seterusnya, Haji, kita masuk perkara-perkara panas sikit lah. Boleh je? Kita langkah-langkah lah. Sebab apa, orang nak tengok kita ni macam slow je, sikit-sikit masuk kan. Jadi saya dah sebut tadi,
ada beberapa perkara yang saya ingat ditunggu-tunggu oleh rakyat, ya. Selain daripada contohnya bonus dan sebagainya. Jadi saya kira tahun ni tak ada bonus kot, ya. Lebih kurang umumnya macam itulah, kecuali ada terpilih bonus atau pembantuan khas kepada frontliners, KKM, dan ada one off yang diberikan kepada juga KKM, jadi itu bonus lah. Baik, yang orang tunggu ni yang disebut sebagai moratorium, ya. Jadi kita dengar lah dalam alam maya, di sembang, kedai kopi dan sebagainya, ada yang kata kenapa tak dilanjutkan moratorium, kenapa dibagi secara bersasar, kenapa dihentikan. Jadi ada beberapa persoalan, ya. Jadi pandangan Haji lah, sebagai seorang yang berpengalaman lama, berpengalaman luas dalam bank Islam, dan saya kira bank-bank lain pun sama je kot agaknya, ya. Pandangan tentang moratorium ni, kita dah lalui fasa moratorium 6 bulan, ya. Kita kira secara automatik lah lebih kurang macam tu, kecuali siapa yang tak nak, ya. Tapi bila masuk fasa moratorium yang kedua ni, kerajaan sudah mula tukar strategi secara bersasar. Maksudnya hanya kepada golongan-golongan yang tertentu yang memerlukan sahaja, ya. Jadi minta pandangan Haji sikit, kalau boleh cerita tentang moratorium ni, apa baik, apa mungkin tak baiknya, ya. Okey, silakan Haji. Okey, terima kasih Ustaz Aiman. Berhubung dengan moratorium, moratorium ini satu langkah yang dikemukakan oleh pihak kerajaan yang dicadangkan kepada pihak perbankan, ya, untuk diberikan kelonggaran. Maknanya tidak di orang kata rest payment lah. Tidak membayar, ansuran dan sebagainya. Dan di peringkat awal boleh dikatakan hampir semua terkesan. Jadi pihak kerajaan melaksanakan moratorium secara automatik. Ya, semua orang kata apa? Nak merasakan ataupun ditawarkan kepada semua peminjam. Dan pada peringkat awal, jadi isu dahulu apabila moratorium ini dikemukakan, pihak bank mengenakan charge kepada dia, seolah-olah macam late payment, tidak bayar tu, dan dikenakan charge. Itu peringkat awal, 6 bulan yang pertama dulu. Tetapi apabila dikaji orang kata adanya perbincangan pihak bank dengan pihak kerajaan, dan kerajaan mengemukakan bahawa tidak dikenakan sebarang interest, tidak charge kepada kalau kata 6 bulan kita tidak bayar tu, bayangkan kalau 6 bulan, sebulan berapa dia punya charge untuk daripada loan yang kita kena bayar. Dan untuk tempoh 6 bulan tu tidak dikenakan sebarang charge, dan kita boleh rest payment. Bayangkan kalau sekiranya sebulan, untuk pinjaman, umpama kita ada pinjaman kereta sekitar 700 sebulan, kita boleh manfaatkan 700 untuk bulan tersebut untuk perbelanjaan lain. Ya, ini kelonggaran yang diberikan oleh pihak bank setelah berbincang dengan pihak kerajaan. Walaupun di sana memang segi logiknya seolah-olah macam bank tidak mendapat income, rugi seolah-olahnya begitu. Tetapi inilah yang dilakukan oleh bank memberikan kelonggaran ini, ya. Dan bank boleh absorb keuntungan yang sedia ada, makna keuntungan bagi bank tahun tersebut akan berkurangan. Itu tak ada masalah. Kenapa? Apa yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan kita, bahawa inilah masanya untuk bank pula orang kata membantu daripada CSR kebajikan kepada peminjam yang selama ini peminjam orang kata membantu bank, ya. Dan memang bila adanya pembiayaan, maka di sanalah datangnya keuntungan bagi bank, ya. Bayangkan 6 bulan, saya dipahamkan sekitar 30 bilion jumlahnya ke semua bank dicampurkan. Makna di situ
berlaku untuk tempoh 6 bulan. Selepas 6 bulan, ya, dan telah tamat, diberikan pula kepada moratorium ni secara bersasar, bukan kepada semua. Mana yang orang kata yang dah mula boleh ada balik pendapatan dan sebagainya, boleh orang kata boleh membayar. Mungkin ada pihak yang bermasalah, mungkin di sana mereka semasa pandemik tempoh hari mereka diberhentikan kerja, tidak mendapat pendapatan, dan selepas 6 bulan sektor ekonomi dibuka kembali dan mereka kembali bekerja, dan di sanalah kita beri kumpulan bersasar ini. Itu tujuannya. Dia tidak beri semua. Hatta saya sendiri pun, saya di peringkat awal mula-mulanya saya bertindak untuk menggunakan moratorium ini, tapi memandangkan bahawa ada kemampuan. Ini maknanya bagi orang yang tidak berkemampuan ada kelonggaran diberikan. Maknanya itu yang bersasar tadi. Dan saya sendiri pun untuk tempoh selepas 2 bulan yang pertama, saya merasakan bahawa tak perlu moratorium ni, kita buat, kita tak ambil lagi 4 bulan itu. Maknanya itu pilihan. Pilihan kepada ada setengah bank yang walaupun automatik, bila kita bayar dia jadi advance payment dalam pinjamannya. Jadi tak ada masalah benda tu. Kemudian apabila dalam bajet ini disarankan untuk moratorium, dan akhirnya dikemukakan untuk moratorium bersasar. Maknanya bersasar ini kepada kumpulan sasar. Kumpulan sasarnya terdiri daripada mereka yang terjejas, yang terkesan dengan pandemik ini. Ada golongan yang terkesan besar dengan pandemik ini, maka mereka ini diberikan peluang untuk memohon dengan pihak bank, dengan kaedah yang sama juga. Mana tidak dikenakan, mungkin ada di sana pihak bank ada, umpamanya saya dipahamkan oleh bank Islam, membenarkan, jumpa dengan bank, kita boleh berbincang balik, kemudian kita boleh orang kata reschedule balik. Mungkin reschedule maknanya kalau sekiranya ansuran bulanan kita 700, reschedule balik ada dikurangkan, ada mengikut kemampuan. Itu boleh diadakan perbincangan. Tempoh dia akan panjang. Dia akan panjang dari tempoh. Maknanya kalau yang ada sekarang ini, dia akan, kalau sekiranya di reschedule balik, tempoh pinjaman akan prolong, akan panjang. Kalau peringkat awal dulu dia jadi 6 bulan. 6 bulan yang pertama dulu, tapi yang ini dilanjutkan untuk tempoh 6 bulan. Yang akan datang juga orang kata akan panjang, tetapi dia boleh berbincang dengan pihak bank. Ini kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pihak bank, kerana kita nak, kalau tengok tadi bajet kali ini, bajet kepada, kalau kita tengok ya, bagaimana yang saya sebut tadi, strategi yang dirangka oleh Kementerian Keuangan. Yang pertamanya, belanjawan kali ini dia ada matlamat, inilah matlamat untuk kesejahteraan rakyat. Dan strategi yang awal sekali dinyatakan itu ialah strategi menangani pandemik COVID-19. Itu strategi yang awal untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Sebab itu kita tengok bahawa bajet kali ini, belanjawan kali ini memang fokus kepada kumpulan sasar. Ya, kita nampak nanti kalau perincian boleh kita tengok, perinciannya memang fokus kepada kumpulan sasar, lebih-lebih lagi kepada kumpulan B40 dan juga M40. Itu kumpulan sasar, kalau kita tengok peruntukan memang cukup banyak difokuskan kepada kumpulan sasar ini. Ya. Satu lagi saya nak boleh kita bincangkan di sini ialah bajet kali ini, peruntukan kali ini, belanjawan kali ini, daripada 322.5 bilion ini, ada 3 kementerian yang diperuntukkan, mendapat peruntukan yang tinggi. Yang mana 3 kementerian ini ialah Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Keuangan, dan ketiganya Kementerian Kesihatan. Daripada 322 untuk kalau belanja mengurut daripada 322.5 bilion tadi, ya, 117.5 bilion, sekitar 38.5%, diperuntukkan kepada 3 kementerian ini. 3 kementerian. Dan untuk pengetahuan juga, untuk bajet
belanjawan 2020 tahun lepas juga, ketiga-tiga kementerian ini juga diperuntukkan memperoleh peruntukan yang tertinggi. Jadi jangan ada pula mengatakan bahawa kali ini ada peruntukan lebih kepada dah. Peruntukan yang tinggi juga pada bajet belanjawan 2020 juga, ketiga-tiga kementerian ini memperolehi peruntukan yang tertinggi. Dan kali ini jumlah yang diperoleh oleh ketiga-tiga kementerian ini, pendidikan, keuangan dan kesihatan, berjumlah 117 bilion. Membuktikan bahawa keutamaan kerajaan di dalam tempoh yang kritikal ini, ya. Jadi kalau kita tengok bajet tadi, dalam isu moratorium tadi, ya, saya kembali kepada moratorium, yang mana kaedah ini belum memang dirangka oleh kerajaan untuk membantu. Negara lain ada pakai? Negara ada. Banyak negara yang apabila ini orang kata di luar jangka lah. Di luar jangka, dah kena ambil strategi. Kena ambil strategi ini, dan kena ingat bahawa dan nanti kalau sekiranya kita beri 6 bulan lanjutan ini pula, nanti rakyat minta lagi 6 bulan. Ya. Nanti rakyat pula akan minta lagi 6 bulan. Untuk pengetahuan, ya, ada beberapa sektor di dalam negara yang tidak boleh terjejas. Di antaranya ialah sektor keuangan. Sektor perbankan ini tidak boleh terjejas teruk. Kalau sekiranya berlaku terjejas teruk sektor atau sektor keuangan atau perbankan ini, dia akan melibatkan sistem ekonomi negara itu akan terjejas juga. Sebab itu kita tak boleh nanti bila kita beri kelonggaran 6 bulan ini, minta lagi 6 bulan, besok selepas 6 bulan minta lagi 6 bulan, ya, dia akan memberi kesan kepada sektor keuangan, khususnya perbankan. Ya, kerana perbankan ini memberi sumber yang besar dalam menentukan kestabilan ekonomi di dalam sesebuah negara. Sebab itu perbankan mesti dikawal. Dia tak boleh kalau sekiranya kita nak berterusan moratorium, dia akan memberi kesan kepada sektor perbankan itu sendiri. Maksudnya moratorium ni untuk pemulihan lah, ya? Ya. Itu strategi memang untuk pemulihan dan memberi ruang kepada untuk kita menjana kembali. Dan kalau tengok angka yang dikeluarkan oleh Job Malaysia baru-baru ini, selepas daripada sektor ekonomi dibuka kembali, peluang pekerjaan meningkat. Dia meningkat. Sebab bila sektor ekonomi telah terbuka, walaupun di sana ada mereka-mereka yang terjejas, terkesan dengan peluang pekerjaan dan sebagainya, namun begitu ada ruang-ruang telah dibuka kembali. Dan satu hal yang juga kita boleh manfaatkan ialah apabila kemasukan pekerja-pekerja asing. Ini pun satu isu juga yang boleh kita lihat. Apabila kemasukan pekerja asing di dalam negara ni dapat disekat, dia memberikan satu peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Aliran kewangan sudah pastinya. Sebabnya aliran kewangan, kalau kita tengok, semalam saya mendengar satu wawancara yang mana dia menyatakan bahawa kebanyakan pekerja-pekerja asing, dia memperolehi pendapatan di dalam negara kita, hampir 80%-nya dihantar balik ke negara mereka. Maknanya mereka mendapat hasil di sini dan mengalir keluar. Ya. Sebab apa? Kalau kita tengok pekerja-pekerja asing ini, mereka duduk kongsi. Ya, satu rumah 15 orang, 20 orang. Makan pun kongsi. Ya. Dia tak pergi ke Pizza Hut, KFC, dia tak pergi. Dia akan makan. Maknanya di sini perbelanjaan hasil pendapatan yang mereka perolehi itu 20% saya digunakan untuk ni. Sewa rumah kadang-kadang berkongsi. Bayangkan kalau sekiranya sewa 6-700, duduk 20 orang, berapa sangat? Kadang-kadang ada perumahan yang disediakan oleh majikan.
Ya, maknanya di sana mereka ni akan gunakan 20% saja daripada pendapatan, 80% ataupun paling tinggi pun 30% lah. 30% ni 10% ni untuk beli yang lain, hiburan dan sebagainya. 70% mengalir balik ke dalam negara. Ini berlaku. Satu kerugian. Alhamdulillah bila tersekatnya mereka masuk, sebab itu baru-baru ni ada bantahan dari sebuah negara yang mana mereka membantah kenapa mereka tidak benarkan pekerja-pekerja ataupun rakyat mereka ni masuk ke dalam negara. Mereka tidak dibenarkan. Kita memang di samping untuk membendung pandemik ini agar tidak merebak daripada warga asing dan sebagainya, kita juga tidak mahu aliran keuangan kita mengalir keluar dengan begitu besar. Besar. Kalau ikutkan, kalau kajian menunjukkan bahawa besar aliran yang keluar daripada pendapatan negara. Itu benda yang kita kena tengok kesan daripada apa yang berlaku ini. Jadi dalam isu moratorium tadi saya minta begitulah. Saya pun berpandangan dia yang pertamanya kena bersasar. Dia bukan automatik. Bulan tu cukup saja. Cukup, insya-Allah, dengan tapi syaratnya kena usahalah. InsyaAllah peluang pekerjaan ada. Ini telah dibuka kembali. Dan satu perkara yang saya juga tertarik dengan, kalau tengok dalam bajet belanjawan kali ini, dalam matlamat, saya tengok sini dalam matlamat kedua, kelangsungan ekonomi. Kalau kita sebut tadi matlamat yang pertama kepada kesejahteraan rakyat, yang mana ada 5 strategi yang digunakan oleh pihak kerajaan. Yang pertamanya, strategi untuk menangani pandemik COVID-19. Yang kedua, strategi untuk memelihara kebajikan golongan rentan. Golongan rentan ini ibu tunggal, wanita, OKU. Ini kebajikan mereka dijaga. Itu strategi. Kemudian untuk menjana dan mengekalkan pekerjaan. Ini strategi yang digunakan demi untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian mengutamakan agenda keterangkuman, yang mana dirangkum beberapa sektor-sektor yang perlu ini dijadikan agenda utama. Sektor pertanian dan sebagainya. Ini untuk apa? Untuk balik kepada kesejahteraan rakyat. Dan yang kelima, strateginya menjamin kesejahteraan hidup rakyat itu sendiri. Ini kalau kita menjamin kesejahteraan hidup rakyat ini mesti kepada kesihatan. Sebab itu kalau kita tengok matlamat pertama dirangka dalam belanjawan ini, fokusnya lah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi belanjawan ini memang belanjawan rakyat. Kemudian yang kedua, dalam matlamat yang kedua dinyatakan kelangsungan perniagaan. Ini perlu ada, kerana apabila berlakunya kelangsungan perniagaan, strategi yang pertama digunakan ialah untuk memacu pelaburan. Pelaburan kena ada. Tarik balik FDI, kita kena dapat balik pelaburan. Dan kalau kita tengok, ini saya nak kaitkan sikit di luar kotak kita. Apabila memacu pelaburan, untuk dapatkan pelaburan, pelabur akan melihat kepada kestabilan politik. Sebab itu dia ada kaitannya dengan politik. Sebab itu kestabilan politik sangat penting. Kalau sekiranya berlaku asyik perubahan kerajaan dan sebagainya, apabila kestabilan politik itu tidak stabil, maka akan memungkinkan keluarnya pelabur tidak akan masuk. Sebab itu dia sangat penting kestabilan politik ini. Yang keduanya, kelangsungan perniagaan ini, strategi ialah memperkukuhkan sektor-sektor tumpuan. Dan tumpuan ini pembuatan, pertanian, ini di antara sektor-sektor yang mesti diberi tumpuan. Kerana ia mengembangkan sektor perkhidmatan. Umpamanya perniagaan mesti dihidupkan kembali. Dan kemudian strategi ketiga di dalam kelangsungan perniagaan ini ialah mengutamakan otomasi dan juga pendigitalan. Ini satu yang menarik. Satu yang menarik yang boleh kita lihat apabila berlakunya pandemik ini, kita nampak ada satu ruang
perniagaan, untuk menjana perniagaan melalui digitalize. Yang kita lihat hari ini menggunakan teknologi digital ini dan online dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan, ya, saya tertarik dengan angka yang saya perolehi ini. Bajet kali ini, belanjawan kali ini banyak juga diberikan kepada sektor pendigitalan ini, digital economy, ya, digital economy yang mana teknologi yang ada ni kita tak boleh lawan, ya. Kita tak boleh lawan dia, tak boleh sekat dia, ya. Dan kita kena berkawan dengannya. Kita kena manfaat teknologi yang ada. Umpamanya macam hari inilah, kita kalau sekiranya kita tidak boleh berforum secara terbuka, kita menggunakan forum secara maya. Ini teknologi yang ada. Dan apatah lagi dalam sudut perniagaan, dalam sudut perniagaan, Ustaz Aiman pernah dengar nama Alibaba? Ya, nama Alibaba, bukan Alibaba 40 penyamun tu. Itu dari, tapi Alibaba Group. Ya, nama yang popularnya Alibaba dari China kan? ya, Jack Ma, ya. Bukan Jackie Chan, Jack Ma, ya. Alibaba tapi China kan? Ya. Untuk sale dia, ya, sale Alibaba Group pada 11 hari bulan 11, ya, 11 hari bulan 11, sale dia, jumlah dia agak-agak berapa Ustaz? 74.1 bilion USD. Satu dunia. Seharinya. Ya. Masya Allah. 74.1 bilion USD. Kalau kita convert kepada RM, sekitar 302 bilion. Hampir dekat dengan 322 bilion setahun 2021 punya belanjawan. Keuntungan digital ekonomi bisnes yang diperolehi oleh Alibaba Group ialah jumlah itu. Bayangkan sehari, ya, dengan 40 juta user dia, kemudian dengan 400,000 penjual, ya, dia boleh dapat begitu dia punya. Maknanya di sini ialah sebab itu strategi yang dirangka dalam belanjawan kali ini untuk kelangsungan perniagaan, ada strategi untuk pendigitalan. Maknanya ada peruntukan, kalau kita tengok secara terperincinya, ada peruntukan untuk untuk online dan sebagainya, untuk digital business ini. Itu strategi. Dan sebab itulah kita lihat di sana ada ruang untuk pemulihan ekonomi ini, ada ruang untuk kita membuka perniagaan yang dalam bentuk maya dan sebagainya. Ya, kita tengok benda ni berkembang. Dan yang terlibat semua warga negara. Semua. Ini kelebihan dia pula. Semua warga negara. Kalau yang jangan kira yang Macau lagi, ya. Itu kan kita tengok baru-baru ni. Kita tengok apa yang ada di sekeliling kita, ya. Apa yang ada di sekeliling kita, maknanya itu dari sudut kelangsungan ekonomi perniagaan kena dilaksanakan. Itu matlamat yang kedua. Matlamat yang ketiga, ya. Matlamat yang ketiga ialah ketahanan ekonomi. Ya. Apabila kita dah bawa kepada kesejahteraan rakyat, pulih perniagaan, ekonomi kita kena kuat. Kalau tidak, dia akan lumpuh. Sebab itu matlamat ketiga ni, dia mesti ada ketahanan daripada sudut ekonomi. Sebab itu dia ada beberapa strategi. Antara strateginya ialah belanjawan kali lah belanjawan pengembangan, kena expansion budget, dan kena hasil daripada apa yang diberi itu dia mesti dikembangkan. Perniagaan mesti dikembangkan, dapat hasil balik, ya. Apabila berlakunya kitaran keuangan berputar di dalam negara, maka dia akan berkembang. Sektor-sektor perkhidmatan, sektor apa lagi, pertanian dan sebagainya, dia akan berkembang, ya. Kemudian strategi kedua untuk ketahanan ekonomi ini ialah agenda pembangunan di bawah RMK 12. RMK 12
mesti ada agenda pembangunan. Sebab itu ada peruntukan sekitar pembangunan 69 bilion. Ya, kena ada. Pembangunan kena. Jangan kita kata bila nak buat ini pembangunan mesti disekat. Tak boleh. Ya, pembangunan mesti dirancangkan. Pembangunan mesti dirancangkan, sebab itu diperuntukkan sekitar 69 bilion untuk belanja pembangunan. Bila pembangunan dilaksanakan, dia akan memberi peluang pekerjaan. So pastinya apabila pembangunan dilaksanakan, adanya akan membuka peluang pekerjaan. Ya. Itu dari sudut dari sudut pembangunan itu sendiri. Kemudian strategi yang ketiganya ialah memperkasakan peranan GLC, Government Link Company. Ini mesti diperkasakan. Kalau sekiranya GLC ini tidak diperkasakan, makna government akan berhadapan dengan masalah. Sebab itu kalau ada isu pengurusi GLC menjadi isu dan sebagainya, itu bukan isu sebenarnya. Yang penting ialah GLC mesti diperkasakan, dan insya-Allah dengan pengurusi GLC yang baru yang berwawasan, kita lihat sendiri bagaimana prestasi mereka. Kalau kita tengok hari ini MPOB, lembaga sawit dan sebagainya, kita lihat bagaimana mereka berperanan. Alhamdulillah mereka berperanan, ya. Kemudian strategi keempat untuk ketahanan ekonomi ni, mesti adanya kelestarian sumber. Sumber yang ada di dalam negara kita ni mesti lestari. Umpamanya air, dia mesti lestari, tidak tercemar dan sebagainya. Apabila berlakunya pencemaran, dia akan melahirkan benda sumber yang tidak lestari. Udara tercemar dan sebagainya. Ini menyebabkan ekonomi juga terbantul. Dan kita haraplah, ini harapan saya sendirilah, mudah-mudahan doa daripada seluruh rakyat Malaysia sendiri. Hujan, kalau kita tengok salah satu tercemarnya udara apabila berlakunya jerebu, betul? Kita lihat jerebu berlaku pada tahun lepas yang mengakibatkan, kalau sekiranya berlaku jerebu dalam keadaan pandemik ini, apa akan berlaku? Sebab itu sumber ini mesti dilestarikan, dan saya berkeyakinanlah, mungkin punca, kalau orang kata dulu punca datang daripada Kalimantan dan sebagainya, apabila pandemik ni berlaku, orang tak buat benda-benda yang begitu, orang fokus kepada benda lain untuk kesihatan dan sebagainya, maka tidak berlakunya pencemaran ini. Dan alhamdulillah kita tengok hari ini, apabila ada saja sumber-sumber ini tidak berlaku kelestariannya, segera diambil tindakan oleh pihak yang berwajib, kementerian-kementerian. Dan alhamdulillah kita melihat kementerian yang umpamanya Kementerian Kasar sendiri melaksanakan tugas dengan cukup cemerlang, dan alhamdulillah. Dan untuk ketahanan ekonomi yang seterusnya, strategi yang kelimanya, sudah pastinya di sana ada perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam juga sangat penting. Sebab itu kaki tangan awam, kaki tangan kerajaan ini satu sources, sumber yang sangat penting untuk menjamin ketahanan ekonomi di dalam negara. Sebab itu kalau kita tengok selalunya kaki tangan awam ni, dia akan tunggu apa yang mereka akan perolehi. Biasa tiap-tiap tahun akan ada. Dan tahun ini pun ada one off dan sebagainya. Ini benda yang untuk apa? Untuk memberi, orang kata, semangat dan membalas jasa yang diberikan, yang disumbangkan oleh kaki tangan awam itu sendiri. Jadi kalau kita tengok kepada ketiga-tiga matlamat yang dikemukakan dengan strategi-strategi yang cukup cantik, yang cukup baik, yang dirangka oleh Menteri Keuangan kita, alhamdulillah, dan kita berdoa insya-Allah kita segala matlamat, ketiga-tiga matlamat ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan capai insya-Allah. Baik Haji, alhamdulillah, satu penjelasan yang cukup panjang. Kita seolah-olah macam berkelana lah daripada mula-mula tadi isu moratorium, kemudian Haji sentuh semualah, kita kata semua ketiga-tiga tonggak ataupun ketiga-tiga perkara tema dalam belanjawan tadi. Kemudian Haji sentuh juga ke semua strategi yang disebut dalam belanjawan. Baik, satu isu moratorium. Jadi yang kedua saya ingat berkaitan jugalah kot kan. Tengah-tengah hujan ni kita panaskan lagi kat sini hujan kat Teluk Intan ni hujan.
So kita panaskan lagi dengan satu lagi isu yang juga dihangatkan. Kalau dalam isu moratorium ni yang teruk kena belasah Ustaz Fadli Syari, kan, Timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia, Ahli Parlimen Pasir Mas. Baik, satu lagi isu yang berkaitan juga dengan duit, iaitu soal KWSP. Soal KWSP yang ni, yang hangatnya kita kata bosku lah, ya, bosku. Jadi apa pandangan Haji tentang KWSP ni lah, polemik yang dibangkitkan. Adakah dia punya stand dia sama macam bank juga ke, ataupun macam mana? Minta pandangan sikit je. Okay, saya melihat bahawa dia ada isu, ya, ada isu yang kita boleh lihat berhubung dengan KWSP ni, ataupun orang kata apa, polisi-polisi lain yang dikemukakan, dan kita tak mahulah kalau sekiranya dihangatkan oleh pihak tertentu, kalau sekiranya pandangan ataupun isu-isu yang dibangkitkan ini tidak diambil kira oleh pihak kerajaan, menyebabkan kami tidak sokong belanjawan. Ya, ada macam seolah ugut kan, nak kata ugut pun. Sebab itu saya nyatakan peringkat awal tadi kan, kedudukan kestabilan politik di dalam negara itu sangat penting. Ya, kalau ada macam ugut mengugut ini, kerana apa? Kerana pihak kerajaan Pakatan Perikatan Nasional ini, dari sudut kalau kita tengok lebihnya beberapa kerusi sahaja. Kalau dilakukan undian dan sebagainya, kita tengok baru-baru ni pun begitu. Dan sebab itu saya mengharapkanlah agar titah dan juga saranan Bahduli yang di Pertuan Agong menyatakan bahawa tidak mempolitikkan belanjawan 2021 ni, dan kena menerima, kerana kalau sekiranya belanjawan ini tidak diluluskan, maka yang pertamanya sekali kesannya ialah pada bulan Januari nanti mungkin gaji tak ada, banyak benda akan tergantung. Bantuan semua tak dapat. Kerana bajet ni akan untuk 2021 ya. Kalau sekiranya tidak diluluskan nanti, tidak disokong, menyebabkan tidak diluluskan, dia akan memberi kesan kepada rakyat juga. Ya, rakyat. Sebab itu kalau saya melihat bahawa isu pengeluaran KWSP ini, dia memang tak masuk ke dalam belanjawan. Ya, kerana ia merupakan polisi. Ya, polisi yang boleh dibincang di antara pihak Kementerian Keuangan dengan pihak berkenaan, khususnya KWSP. Mana ada polisi boleh diubah. Ya, bukan tak sepatutnya. Sebab itu kalau kita tengok dalam tidak dibentangkan di dalam belanjawan, kerana polisi adalah dilakukan oleh pihak berkenaan. Ya, sedangkan dalam belanjawan ialah untuk kita memberikan peruntukan untuk pembangunan dan sebagainya, untuk kita merangka strategi untuk menggerakkan kehidupan rakyat dan sebagainya untuk tempoh 2021. Jadi dalam isu KWSP ini, sebenarnya ia boleh dilaksanakan dalam bentuk polisi saja. Sebab itu apabila Fadli Syari menyatakan bahawa benda ni boleh dibincang di antara pihak kerajaan dengan khususnya KWSP. Dan apabila benda ini diutarakan, kita tengok dalam sehari dua ni telah ada polisi baru dikemukakan oleh pihak KWSP sendiri dengan adanya iSinar. iSinar, kalau sebelum ini ada peruntukan iLestari. iLestari bagi pencarum KWSP boleh mengeluar RM500 daripada akaun 1, akaun 2 kan? Akaun 2 ke akaun 1. Tapi itulah, maknanya ada kelonggaran diberikan untuk tempoh 6 bulan. 12 bulan ya, 12 bulan. Maknanya maksimum RM6,000. Ya. Dan
apabila dikemukakan polisi baru untuk dalam iSinar ini, maknanya diberikan ruang kepada mereka yang terkesan. Mungkin di sana orang menyatakan istilah yang digunakan terkesan, apakah maksud terkesan ataupun sukarnya nak melakukan pengeluaran daripada akaun satu. Mungkin ada term di dalam borang tu nanti ada term apa yang dimaksudkan dengan terkesan, diberhentikan kerja dan sebagainya. Mungkin ada perlu dokumen-dokumen yang agak orang kata birokrasi dan sebagainya. Mungkin benda ni dari sudut teknikal, yang boleh diperbaiki, ya. Dan apabila iSinar dilaksanakan, dikemukakan oleh pihak KWSP, bukan sekadar 10,000 boleh keluar. Jadi fahamkan kalau ada yang simpanannya lebih daripada 90,000, boleh lebih daripada 10,000. Bukan yang untuk pengetahuan juga bahawa simpanan KWSP ini adalah simpanan hari tua. Ya, kalau sekiranya diberi kelonggaran, saya bimbang kalau boleh diberikan terlalu longgar, orang disalah guna. Kita tidak orang kata menafikan keperluan. Bagi orang yang terkesan ini, ya Allah silakan, tak ada masalah. Kita tak mahu nanti bila sampai ke hari tua, itu strategi KWSP daripada dulu ialah kita tidak mahu bila sampai masa yang diperlukan nanti hari tua dan sebagainya, simpanannya tidak mencukupi. Itu kesan dia. Dan mungkin hari ini orang mengatakan bahawa itu duit kami. Bukan masalah duit kami. Ya, kita ada strategi, kita tak mahu terkesan di masa akan datang. Ada orang kata pula kita susah ni sekarang, ya, akan datang kita fikir lain, sekarang nak pakai. Ya, sebab itu kita nyatakan tadi bahawa di sana ada kumpulan yang bersasar, ya. Bersasar maksudnya yang amat memerlukan, ya Allah silakan. Tak ada masalah. Tapi ada juga perangkaan yang menunjukkan, angka yang menunjukkan bahawa mereka yang ada simpanan akaun satu yang kurang, ya, yang terlalu sedikit. Kalau sekiranya dikeluarkan nanti akan bertambah kurang lah. Tapi kalau sekiranya dapat menggunakan, dimanfaatkan sesungguhnya pengeluaran nanti, itu satu benda yang orang kata kita harap ianya digunakan sebaik mungkin untuk menjana kembali pendapatan, memulakan perniagaan ataupun terkesan dengan beberapa perkara, kita kena menang. Tetapi jangan dipolitikkan isu KWSP ini. Saya cukup tidak setujulah bila menyatakan bahawa sekiranya tak dapat pengeluaran 10,000 ni, kami tidak menyokong untuk tidak diluluskan belanjawan 2021. Ini satu yang Ustaz sebut tadi macam ugutan. Ya, betul, banyak bersyarat. Sebab itu Ustaz Fadli sebut dia menyokong tanpa syarat. Maknanya tanpa syarat maknanya belanjawan ini yang kita bentangkan tadi memang untuk rakyat. Maknanya kalau sekiranya tidak diluluskan nanti, kesannya ialah kepada rakyat kembali. Sebab itu kita mengharapkan bahawa ahli-ahli parlimen yang akan mengundi, saya dipahamkan 24 hari bulan, 24 hari bulan 11 ni, sebelum ianya diluluskan ada pengundian. Fikirlah masalah rakyat. Belanjawan ini belanjawan rakyat dalam kita menangani COVID-19 yang nampaknya hari ini curve-nya tinggi. Kalau dulu dia flatnya lebih kurang ratusan, kemudian dia naik kepada 3 angka, kemudian 2 angka. Tapi hari ini kita melihat 4 angka tu angka yang biasa, semalam saja yang kurang daripada 4 angka, tapi hari ini dia mencanak balik 4 angka. Maknanya kita sedang berhadapan dengan kesukaran ini. Sebab itu fikirkanlah, kita mengharapkan ahli-ahli parlimen yang ada untuk dapat meluluskan, menyokong dan meluluskan belanjawan yang kita tengok fokusnya kepada rakyat itu sendiri. Okey, baik. Terima kasih Haji di atas penjelasan. So kalau saya lah, mungkin Haji boleh betulkanlah statement saya. Kalau boleh saya sebutkan bahawa KWSP ni pun bersasar juga, ya. Lebih kurang sama macam moratorium lah. Sebab apa? Dia untuk membantu golongan-golongan yang berkeperluan, yang terkesan,
So jangan kita politikkanlah isu moratorium, isu KWSP dan sebagainya. Hanya yang perlu, insya-Allah dia akan dapat. Sekiranya mungkin bala kedai dokumentasi dan sebagainya cukup kan. Baik, saya kira sebelum kita tutup ni, ada satu soalan lah yang berkaitan dengan dalam bajet ni, selain daripada perkara-perkara yang kita tunggu macam kaki tangan kerajaan kan, dalam tahun ni, tahun pandemik ni, orang tunggu bantuan-bantuan yang bersifat one off, dan juga mungkin bantuan untuk frontliner dan sebagainya kan. Kalau boleh kita selaku orang Islam, selaku wakil daripada parti Islam, kita nak tengok sikit tentang bajet yang diutarakan oleh kerajaan, yang dicadangkan oleh kerajaan, yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan dalam soal-soal yang berkaitan dengan agama. Jadi mohon pandangan Haji lah, sama ada bajet tu okey tak okey, cukup tak cukup, ataupun berpadanan dengan kemampuan kewangan kita yang sekarang ni, kira okey ataupun perlu ditambah lagi ke dan sebagainya. Silakan. Terima kasih banyak. Kalau kita tengok dalam apa yang disebut sebagai strategi yang pertama, di dalam kesejahteraan rakyat tadi, yang mana matlamat untuk kesejahteraan rakyat dari strategi yang pertamanya ialah menangani pandemik COVID-19 dengan beberapa strategi, ya. Dan di dalam itu ada juga untuk kesejahteraan rakyat tadi, ada yang saya sebutkan tadi, strategi mengutamakan agenda keterangkuman, ya. Keterangkuman tadi dia merangkum ada beberapa sektor ataupun beberapa kelompok, kelompok masyarakat yang di agenda ini mesti dirangkumkan, ya. Antaranya langkah memperkasakan bumi putera, peruntukan sebanyak 11.1 bilion, ya. Kemudian langkah kedua, memartabatkan syiar Islam, peruntukan 1.4 bilion. Kemudian langkah memperkasakan golongan wanita 226 juta. Kemudian penambahbaikan infra luar bandar 2.7 bilion. Kemudian pembangunan belia dan sukan. Saya tengok dalam langkah untuk mengutamakan agenda keterangkuman tadi, diperuntukkan untuk memartabatkan syiar Islam sebanyak 1.4 bilion. Ya. Ini ada yang diberi one off dan sebagainya, tetapi ada demi untuk memartabatkan syiar Islam, ada peruntukan yang besar ni 1.4 bilion, ya, untuk orang kata meletakkan syiar Islam tu, umpamanya masjid diletakkan di tempat yang sebenarnya, fungsi yang sebenarnya. Kemudian mungkin ada wakaf yang ada yang perlu diperkasakan, ataupun orang kata dimantapkan, sistem tersebut diperkenalkan dan sebagainya. Sistem wakaf ni belum dapat dilaksanakan sebaik mungkin, dan mungkin dengan peruntukan yang besar ini 1.4 bilion ini, boleh kita memanfaatkan institusi wakaf. Dan sebenarnya kalau sekiranya institusi wakaf ini diselenggara dengan, ataupun orang kata apa, dapat dibentuk, ya, dapat diurus dengan baik, sebenarnya tinggi, ya, sebenarnya tinggi. Harta umat Islam mau suka berwakaf. Kalau sebab itu kita tengok di beberapa negara Islam, wakaf ini benda yang penting, dan insya-Allah kita nak menjadikan institusi wakaf ini satu institusi yang berdaya saing, insya-Allah, ya. Sebab itu dengan kita melihat perancangan yang dilakukan oleh khususnya daripada Menteri
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zul sedang merangka untuk memperkasakan institusi wakaf ini sebagai satu institusi yang penting dan berdaya saing. Ya, sebab itu kita melihat bahawa dalam agenda keterangkuman ini syiar Islam tidak dikesampingkan. Ya, tidak dikesampingkan, dan kita yakin dan percaya menteri yang diamanahkan dapat memainkan peranan sebaik mungkin. Dan kita melihat hari ini pun dalam kita suasana pandemik COVID-19 ini pun apa yang dilakukan oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ni memang cukup advance dan alhamdulillah bila rakyat orang melihat bahawa ada kesungguhan, ramai yang menyumbang. Tabung musaadah, kita tengok bagaimana tabung musaadah digunakan sebaik mungkin di dalam menangani wabak pandemik ini. Dalam keadaan pandemik ini, tabung musaadah banyak orang yang menyumbang, dan yang menyumbang ni pula melihat bagaimana ianya disumbang, digunakan kepada mereka yang memerlukan. Sebab itu bila kita melihat peruntukan sekitar 1.4 bilion ini, insya-Allah akan dimanfaatkan untuk Islam itu sendiri di dalam negara kita ini, insya-Allah. Alhamdulillah. So kita dapat dengar daripada Tuan Haji Azhar tadi berkaitan dengan peruntukan untuk Islam. Sebenarnya kalau kita tengok lagi dalam langkah-langkah yang ada ni, saya di depan saya ni adalah teks ucapan penuh belanjawan. So saya boleh tengoklah, insya-Allah. Kalau kita tengok di samping langkah yang kedua memartabatkan Islam, ada juga langkah yang ketiga memperkasakan golongan wanita. So kalau kita tengok mungkin ada wanita-wanita yang dengar live ni. So kerajaan tidak memandang sepi golongan wanita, memberi perhatian yang khusus terhadap golongan wanita. Kerajaan juga memberi tumpuan mengikut komuniti. Contohnya yang ada disebutkan di sini bagi kaum India, bagi kaum Cina, ada pula bantuan tekun khas untuk India, pembangunan usahawan masyarakat India dan sebagainya lah. So apa yang saya nak sebut di sini, yang saya tanya soalan tentang Islam ni sebagai satu cetusan, maksudnya kerajaan kita, kerajaan yang diterajui oleh Melayu Islam, memberi peruntukan yang begitu besar kepada Islam. Di samping itu juga tidak mengedepikan bantuan ataupun belanjawan bajet untuk bangsa lain dan agama-agama lain. Di samping ada peruntukan khusus untuk Bumiputera tadi sebanyak 1.1 bilion. Ada juga bantuan bajet untuk Islam, dan ada juga bajet yang dikhususkan kepada masyarakat Cina, masyarakat India. Dan kalau kita tengok di hujung-hujung, kalau tak salah saya, bajet ini bajet yang agak besar, lebih kurang 5.4 bilion dan juga 4.5 bilion, 5.1 bilion dan juga 4.5 bilion untuk Sabah dan Sarawak. So itu satu jumlah yang agak besar lah, yang telah dibentangkan oleh kerajaan selaku pengurus kewangan negara kita pada hari ini, insya-Allah. So sebenarnya banyak lagi kita nak sentuh dalam bajet, dalam sembang bajet ni, tapi memandangkan masa kita dah agak lewat, dah 10.30, isyak kita pun awal tadi kan, 8 suku dah isyak. Dan untuk golongan belia saya tambah sikit lah, untuk golongan belia juga ada peruntukan yang dicadangkan oleh kerajaan, pembangunan di bawah langkah yang ke-6, pembangunan belia dan sukan. Pembangunan belia dan sukan. Kalau ada kita tengok di sini, teknologi terkini, program e-belia mengkreditkan RM50 secara one off dalam bentuk e-wallet
kepada mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun. Nampak e-wallet. So kita install apps e-wallet, insya-Allah dapat duit. Ya. MySejahtera dulu. Okey. Dengan e-wallet saja ya. Kemudian ada juga RM19 untuk agenda Nasional Malaysia Sihat. Ada MyFit, Hari Sukan Negara dan sebagainya. RM55 juta untuk pembangunan sukan. Hoki, rugby, badminton, basikal, pembangunan atlet wanita, termasuk RM15 juga kepada e-sports. So itu antara yang kita boleh bincang lah dalam sembang-sembang bajet kita pada hari ini. Walaupun dalam keadaan hujan, tapi ada jugalah mungkin 2-3 isu-isu yang tengah panas sekarang ni telah kita sentuh. Dan untuk yang akhirnya, sebagai penutupnya, sebagai rumusan lah kita kira apa harapan Tuan Haji, apa pandangan secara umum lah tentang pembentangan bajet ni juga, target kita lah supaya bajet ni macam mana nak diuruskan dan sebagainya lah. Ya, silakan Haji. Terima kasih Saiman. Sebagai akhirnya ya, apabila belanjawan dibentang, ya, kalau kali ini kita tengok belanjawan dibentang hampir 2 jam ya. Berapa muka surat? 237 muka surat. Ya. Ya, dan rata-rata rakyat ya, dia akan menunggu selepas daripada bentang tu. Apa dia? Rumusan-rumusan. Ya, dia takkan tunggu. Dan rata-rata rakyat tunggu apa yang dapat. Apa yang dapat? E-wallet. Kalau dulu RM30, ya, ni dapat RM50. Ya, orang muda. Ya. Sebenarnya rakyat dia tunggu yang tu je. Dia tak kira belanja berapa jumlah keseluruhan, belanja mengurus banyak mana ke, belanja pembangunan banyak mana. Yang dia nak tunggunya apa benda yang dia boleh perolehi. Sebab itu kalau kita tengok apa yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan, contoh yang diberikan kepada beberapa nama dengan belanjawan ini, keluarga ni akan dapat berapa sekian-sekian, berapa yang diperolehinya. Menunjukkan bahawa dalam pemetangan belanjawan ini, rakyat nak apa yang mereka boleh dapat. Sebab itu kalau kita tengok dalam matlamat, 3 matlamat induk belanjawan tadi saya sebut tadi, matlamat pertamanya ialah kesejahteraan rakyat. Sebab itu diletakkan fokus yang pertama sekali, ya, rakyat sejahtera. Yang penting rakyat sejahtera. Bagaimana kerajaan nak dapat balik duit dan sebagainya. Sebab itu saya tengok hari ini ada diharapkan agar lembaga hasil dalam negeri dapat melaksanakan tugas kutipan cukai sebagaimana yang disasarkan. Yang disasarkan sekitar 127 bilion untuk lembaga hasil dalam negeri. Sasaran kutipan untuk 2021 melalui cukai tak langsung. Dia ada 2 ya. Dia ada 1 cukai tak langsung dan cukai langsung. Cukai tak langsung ni sasaran untuk dikutip adalah 127 bilion, di samping cukai langsung sekitar 143 bilion ya. Itu sasaran yang disasarkan oleh pihak Kementerian Keuangan kepada lembaga hasil dalam negeri. Kemudian belanjawan kali ini juga mengambil kira pandangan rakyat. Ya, bukan yang maknanya rakyat, kita dipahamkan bahawa kementerian sebelum dibentangkan belanjawan ini, mereka turun ke 14 negeri untuk mendapat feedback daripada negeri-negeri, dan ada melalui online dan sebagainya, fahamkan sekitar 15,000 cadangan diperolehi sebelum dirangka belanjawan ini. Ada 15,000 cadangan dan 500 cadangan tersebut telah diterima. Daripada 15,000 tadi, 500 pandangan ground masyarakat yang mengemukakan cadangan diambil
cadangan tersebut dan dimasukkan di dalam belanjawan 2021 ini. Dan akhirnya saya nak sebut di sini ialah orang kata tadi bila sebut belanjawan apa kita boleh dapat ya. Banyak sebenarnya. Yang ni kena dengar teliti sikit. Saya nak bacakan satu persatu ya. Apa yang diperolehi bagi meringankan beban rakyat, kerajaan menaikkan had pelepasan cukai. Ini pertama, ke atas perbelanjaan diri pasangan dan anak bagi penyakit serius daripada 6,000 kepada 8,000, sementara had pelepasan cukai ke atas perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjagaan ibu dinaikkan 8,000. Itu satu. Maknanya kalau ada sebelum ini di dalam kita declare cukai pendapatan kita pada tahun 2021 nanti ianya dinaikkan daripada 6,000 kepada 8,000 ya. Kemudian beberapa bantuan yang amat membantu rakyat. Yang pertama, voucher RM50 diberikan kepada golongan B40 melalui program voucher pelindungan tenang untuk produk takaful hayat. Itu boleh ada peruntukannya untuk B40 ini untuk mencarum untuk takaful hayat. Takaful hayat ni untuk apa? Kalau sekiranya berlaku sakit dan sebagainya, nak masuk ward sebagainya, boleh dimanfaatkan. Ada peruntukan RM50 dicarum oleh kerajaan ya. Kemudian kadar bantuan warga mas dan bantuan penjagaan OKU serta pesakit kronik yang terlantar dinaikkan daripada kepada RM500 dan allowance pekerja OKU dinaikkan kepada RM450. Ini bagi OKU, itu yang saya kata tadi, golongan rentan tadi ya. Kemudian bantuan sara hidup digantikan dengan bantuan prihatin. Dulu ada BSS, sebelum ni BRIM. Kemudian zaman Pakatan Harapan BSS. Kemudian ini dinaikkan kepada bantuan prihatin rakyat yang memberi manfaat kepada 8.1 juta orang yang melibatkan peruntukan 6.5 bilion ya, berbanding dengan 4.3 juta penerima. Kalau dulu dapat manfaat 4.3 juta yang menerima manfaat dengan peruntukan 5 bilion. Tapi kali ini dengan BPR, bantuan prihatin rakyat ini, diperuntukkan 6.5 bilion kepada 8.1 juta. Maknanya yang menerima bantuan lebih ramai ya. Kemudian isi rumah yang berpendapatan 2,500 dan mempunyai seorang anak akan menerima bantuan 1,200. Manakala yang mempunyai 2 orang anak akan menerima 1,800. Ini juga untuk rakyat ya. Kemudian isi rumah yang berpendapatan 2,500 hingga 4,000 akan menerima bantuan 800 ringgit, manakala yang mempunyai 2 orang anak akan menerima bantuan 1,200 ya. Kemudian yang berpendapatan 4,000 sehingga 5,000 pun akan menikmati bantuan sebanyak 500 ringgit ya. Maknanya kumpulannya lebih besar Dan satu lagi, ini untuk anak muda ya. Individu bujang yang berpendapatan 2,500 ke bawah akan menerima bantuan 350. Dan umur bujang ni diturun. Kalau dulu umur yang menerima ni 40 tahun. Kali ini yang mana kali ini diberikan kepada mereka yang berumur 21 tahun. Maknanya kumpulan first time voters ni, jangan ni pengundi pertama, jangan nilah, jangan mengatakan bahawa mereka tidak dipedulikan ya. Kerajaan prihatin untuk memberi bantuan sebanyak RM350 ya, dengan syarat had umur individu bujang diturunkan daripada 40 tahun sebelum ini kepada 21 tahun ya. Kemudian kadar caruman minimum KWSP dikurangkan daripada 11% kepada 9%. Maknanya bagi pekerja yang sebelum ini kadar potongan mereka ialah 11%.
diturunkan kepada 9%. Mana ada pengurangan 2% di sana. Kemudian pengeluaran simpanan KWSP, ini saya sebutkan tadi, daripada akaun 1 secara bersasar RM500 sebulan selama 12 bulan, maknanya RM6,000. Ya. Kemudian satu lagi, 1.7 bilion subsidi, bantuan dan insentif disediakan untuk membantu petani dan nelayan. Juga tidak dikesampingkan golongan petani dan nelayan, dan allowance sara hidup nelayan dinaikkan kepada RM300. Ya. Kemudian 400 juta diperuntukkan untuk menghapus faedah hutang peneroka Felda. Ini bagi peneroka Felda juga mendapat manfaat. Ada 400 juta diperuntukkan bagi menghapus faedah hutang mereka. Ya. Kemudian apa lagi yang KWSP membenarkan pengeluaran akaun 2 untuk membeli produk pelindungan insurans. Maknanya boleh keluar KWSP akaun 2 untuk membeli produk insurans. Ya. Kemudian 6.5 bilion untuk akses pendidikan berkualiti kepada institusi Bumi Putra untuk menjalankan program pendigitalan pembelajaran, pembelajaran secara digital, khususnya kepada TVET, vocational, teknik dan vocational, dan menaik taraf program ke peringkat diploma. Maka selepas daripada ini, pemegang ataupun mereka yang dalam TVET ini dinaik taraf kepada peringkat diploma. Ya, diploma. Kemudian bayaran one off, ini sama yang sebelum ini pun diberikan one off sebanyak RM500 kepada para imam, bilal, siyak, guru takmir dan juga guru kafar. Ya. Kemudian 150 juta untuk kesejahteraan komuniti orang asli pun ada peruntukan, dan RM5 juta untuk menjalankan kerja ukur tanah tanda sempadan di 21 perkampungan orang asli. Kalau kita tengok tadi, semua ini memberikan manfaat kepada rakyat. Sebab itu kesejahteraan rakyat menjadi matlamat utama bagi pembentangan belanjawan 2021, dan sudah pastinya saya merasa harapan saya ialah dengan adanya belanjawan yang cukup berhemah, yang cukup berfokus ini, bersasar belanjawan ini, mudah-mudahan rakyat akan menikmatinya pada tahun hadapan dengan sebaik mungkin, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kekuatan kepada pelaksana belanjawan ini, khususnya kementerian-kementerian, agar diberikan kekuatan kepada mereka untuk melaksanakan sebagaimana yang diharapkan melalui belanjawan 2021 yang kita tengok tadi, bahawa belanjawan ini yang bertemakan apa dia? Bertemakan apa temanya tadi? Iaitu teguh kita menang bersama. Ya, bila kita teguh, insya-Allah kita akan menang, dan yang menangnya ialah kita bersama. Bukan satu pihak. Bukan satu pihak saja, yang menang ialah kita bersama, khususnya baik di peringkat pemimpin dan juga rakyat secara keseluruhannya akan menikmati kebaikan daripada belanjawan yang dibentangkan pada kali ini. Dan harapan saya itulah, harapan saya agar ianya tidak dipolemikkan, tidak dipolitikkan, untuk tidak diluluskan. Mengharapkan ianya akan diluluskan. Fikirlah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau kita fikirkan tentang politik kita, ugutan kita dan sebagainya, walaupun awal-awal pihak wakil daripada mana, Parti Amanah tidak akan menyokong. Ini kalau istilah yang digunakan, istilah kasar yang digunakan ialah ini satu pengkhianatan. Pengkhianatan kepada rakyat. Ya, dan istilah derhaka kepada titah tuanku yang Pertuan Agong semasa satu ketika dahululah, kalau sekiranya mereka berkeras untuk tidak menyokong, maka ianya adalah satu pengkhianatan kepada rakyat dalam keadaan rakyat sedang berhadapan dengan suasana yang sukar ini. Masih ada pihak yang ingin menangguk di air keruh untuk mengambil kesempatan
untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi sekali lagi saya secara peribadi dan khususnya daripada Parti Islam Malaysia PAS kawasan Teluk Intan ini, kita mengharapkan ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat dapat bertindak dengan sebaik mungkin untuk memastikan belanjawan ini diluluskan masa saya difahamkan 24 hari bulan nanti, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas penutup atau perumusan yang telah diberikan oleh Tuan Haji Azhar kita tadi. Jadi sebagai penutup pada saya, izinkan saya baca antara para ataupun kalam-kalam akhir yang disebut dalam ucapan penuh belanjawan ni. Kita boleh berbalah dan berbeza pandangan atas perkara cabang, namun mufakatlah kita atas perkara dasar. Jika sebelum ini kita pernah bersama sebulat suara bersetuju dengan penubuhan kumpulan wang COVID-19, adalah harapan ramai di dalam Dewan yang mulia ini maupun rakyat di luar sana, belanjawan ini dijulang menjadi kanun saksi perpaduan kita demi rakyat. Ini harapan yang telah disebutkan oleh Menteri yang berhormat Senator Menteri Kewangan kita, supaya belanjawan ini diterima dan akhirnya menjadi satu belanjawan yang telah diluluskan. InsyaAllah akan diluluskan, mudah-mudahan kita doa supaya memberi kesejahteraan kepada rakyat. Dan akhir sekali kita ulang balik kita punya tema belanjawan kita, moto belanjawan kita, teguh kita menang bersama, insyaAllah. Jadi untuk akhirnya saya selaku nak kata moderator macam tu lah kot ya. Ya, ni walaupun nama sembang santai tapi agak berat juga ada punya topik dia. So saya selaku moderator pada malam ni mohon maaf atas segala kekurangan, segala keterlanjuran kata, kekurangan bahasa dan sebagainya. Dan saya bagi pihak Dewan Pemuda PAS kawasan Teluk Intan juga mohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang kami live ini. Mungkin line tersangkut-sangkut, suara tak clear dan sebagainya. Kita mohon maaf, insyaAllah kita berusaha untuk perbaiki pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada para pengunjung, para penonton yang telah meninggalkan komen. InsyaAllah kita akan teruskan lagi siri-siri live sebegini dengan mungkin topik-topik yang berlainan, insyaAllah. Jadi akhir sekali marilah sama-sama kita tangguhkan kita punya sembang santai kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.